Assalamualaikum. Hari ni kita nak bincang tajuk polimer. Okey, polimer ialah molekul besar yang berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Jadi polimer ni dia adalah gabungan daripada monomer. Okey, polimer dia ada dua jenis, iaitu satu adalah polimer semula jadi dan satu lagi adalah polimer sintetik. Okey, sekali cikgu tunjuk apa itu polimer dan juga monomer, okey, yang lebih clear untuk kamu. Jadi hanya yang kamu kena ingat, polimer ni adalah rantaian gabungan monomer. Okey. Okey, so polimer semula jadi. Polimer semula jadi dia wujud dalam keadaan secara semula jadi. Contoh polimer semula jadi adalah kanji, protein dan juga getah asli. Jadi kanji ini dia digabungkan oleh monomer glukosa. Maksudnya glukosa tu digabungkan banyak-banyak, terhasillah polimer kanji. Kegunaan dia adalah untuk memberi tenaga. Okey, polimer semula jadi yang kedua adalah protein. Okey, dan monomer yang menghasilkan protein adalah asid amino, dan kegunaan dia adalah untuk membina sel dan juga tisu badan. Okey, polimer semula jadi yang seterusnya adalah getah asli yang dibina oleh isopropena, dan kegunaan dia adalah untuk membuat produk berasaskan getah. Okey, kita tengok pula polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Jadi polietena dihasilkan melalui penggabungan etena, dan kegunaan polietena ni adalah untuk membuat botol plastik, beg plastik dan juga baldi. Okey, bagi polimer sintetik polystyrene, dia dibina oleh styrena. Okay, monomer styrena ni digabung-gabung, hasillah polimer polystyrene, dan kegunaan dia adalah untuk membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik, bekas pembungkusan satu dan peralatan elektrik satu. Okey, so kalau bungkus nasi lemak ke mi goreng ke dalam bekas putih tu, itu yang dipanggil sebagai polystyrena. Okey, kita panggil polystyrene kan. Okey, seterusnya adalah perspek. Perspek adalah hasil daripada gabungan metil metakrilat. Metil metakrilat ni digabung-gabungkan dan menghasilkan perspek. Perspek ni adalah polimer jenis yang lut sinar. Jadi dia boleh digunakan untuk membuat cermin pesawat dan juga tingkap kenderaan. Jadi dia lebih kuat. Salah satu lagi bahan yang menggunakan perspek ni adalah spek mata kamu. Okey, jadi keyword dia, jagalah spek mata anda. Okey, so polimer sintetik yang seterusnya adalah getah sintetik. Okey, yang dibina oleh monomer neoprena. Okey, jadi neoprena ni dijadikan sebagai getah sintetik, dan kegunaan getah sintetik pula adalah untuk membuat sarung tangan, tayar kereta dan juga tapak kasut. Disebabkan ada getah sintetik ni lah, jadi pasaran getah Malaysia yang asli ni dia semakin rendah harga dia, sebab dah ada teknologi getah sintetik. Okey, seterusnya kita tengok ini yang cikgu nak terang kat sini, iaitu apa itu polimer dan pempolimeran. Kalau awak tengok sini, polimer tu dia macam rantai mutiara kan. Okey, so dan monomer ni adalah mutiara kecil yang digabung-gabungkan. Jadi kita ambil mutiara kecil tu, kita gabung pada satu tali ataupun benang, dia akan menghasilkan polimer. Okey, so proses dia pula untuk menghasilkan polimer, kita akan menggabungkan monomer tu. Dia dipanggil sebagai proses pempolimeran. Pempolimeran. Okey, jadi proses ini adalah proses mencantumkan monomer melalui ikatan kimia. Hanya melalui ikatan kimia. Okey, tapi bila kita nak pecahkan polimer tu berbalik kepada monomer, kita panggil pula dia adalah proses pempolimeran. Okey, proses pempolimeran ni pula adalah proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomernya melalui tindak balas kimia.
Jadi proses pempolimeran dan proses pempolimeran ni dihasilkan melalui proses tindak balas kimia sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok ini adalah proses pempolimeran dan pempolimeran. Nah, okey. So dia ada sini proses pempolimeran penambahan. Pempolimeran ni melibatkan monomer jenis yang sama dengan pecahan ikatan ganda 2 menjadikan ikatan tunggal dikenali pempolimeran penambahan. Jadi kalau kamu tengok itu etena. Etena ni dia ada ikatan ganda 2. Okey. Jadi bila buat pempolimeran dia akan menghasilkan polietena. Okey, maksudnya dia akan pecahkan ikatan ganda 2 tu kepada ikatan tunggal. Ikatan tunggal tu maksudnya dia tak ada double ikatan. Okey. Polietena ni ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya, iaitu etena. Jadi kat sini maksudnya kalau kat sini kita tengok dia ada H2 sahaja. Tapi kalau polietena ni dia mempunyai H6. Ujung sebelah C, sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada nilainya atau H. Okey, kita letak hidrogen juga situ. Okey, masa di etana nilai H hanyalah 4. Tapi bila dia jadi polietena, dia berlaku proses pempolimeran penambahan, dia menghasilkan 6 atom H. Okey, seterusnya. Sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.